Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah. Pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan. Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrura wa zanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Allahumma ghafir warham wa tajawaz amma ta'lam innak antal a'azzul akram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, alhamdulillah malam ini Ustazah dapat sekali lagi bersama-sama dengan para jemaah kita nak menyambung buku soal jawab haji dan umrah serta ziarah yang dikeluarkan oleh pihak tabung haji, di mana di dalam buku soal jawab ini mengandungi soalan dan jawapan yang mana yang dikeluarkan, diputuskan oleh muzakarah haji kebangsaan. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak meneruskan dengan kita sama-sama nak rujuk buku soal jawab haji dan umrah, marilah para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita bertalbiyah dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita ni semua jemputan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan haji dan umrah, insya-Allah. Jadi bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, kita sebut ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Kita sebut kepada Allah labbaik Allahumma labbaik, kita kata ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Jadi kita berdoa, kita selalu menyebut talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kita menyebut kalimah Allah. Kita menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jemput kita menjadi jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita bertalbiyah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد. Kita sebut ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. 3 kali kita sebut berulang kali. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. 4 kali kita menyebut ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Kita sebut berulang kali. Sesungguhnya segala puji-pujian-Mu dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaan bagi-Mu, adalah milik-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah.
Jadi kita kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, labbaik Allahumma labbaik. Hamba-Mu datang ya Allah, kami datang ya Allah menyahut panggilan-Mu ya Allah. Kami datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Selalulah kita menyebut talbiyah ini. Walaupun kita hanya mengulang kaji pelajaran kita, tetapi kita menyebut talbiyah ini dengan hati kita. Daripada hati kecil kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita semua jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. Baik, hari ini Ustazah nak sambung muka surat 31. Bukan Ustazah nak sambung muka surat 9. InsyaAllah Ustazah akan buat ulangan muka surat 9 sampai 30 insyaAllah di hari yang lain. Jadi hari ini Ustazah masuk terus kepada tajuk rukun dan wajib haji. Nah, bila kita sebut rukun dan wajib haji, yang ni yang kita perlu tahu. Baik, mari sama-sama para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang kaji buku soal jawab haji dan umrah. Ini adalah soalan dan jawapan yang dihuraikan oleh muzakarah haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Soalan, terangkan dengan jelasnya apa maksud rukun haji dan wajib haji. Jadi para jemaah, kita kena faham apa dia rukun haji. Dan kita kena faham apa dia wajib haji. Dan kita kena tahu rukun haji, kalau kita meninggalkan rukun haji, adakah sah haji kita? Wajib haji, jika kita meninggalkan wajib haji, adakah sah wajib haji kita? Jadi kita kena tahu beza. Kalau kita tinggal rukun, apa akan berlaku pada haji kita? Kalau kita tinggal wajib haji, macam mana kita nak buat untuk mendapatkan haji kita? Baik, kita tengok satu persatu. Adakah menjadi satu kesalahan kepada jemaah haji sekiranya meninggal salah satu daripada perkara-perkara tersebut? Adakah menjadi satu kesalahan kepada jemaah haji ini jika meninggalkan salah satu daripada rukun haji ataupun meninggalkan salah satu daripada wajib haji? Dan andainya berlaku yang demikian itu, sama ada secara sedar atau tidak, adakah sah hajinya itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita meninggalkan rukun haji, kita tengok apa jawapan muzakarah haji. Adakah sah haji kita? Kalau kita meninggalkan wajib haji, adakah sah haji kita? Baik, kita tengok apa muzakarah haji kata? Rukun haji ialah pekerjaan asas yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji. Rukun haji ialah pekerjaan asas yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji. Sekiranya salah satu daripada rukun haji itu tidak dikerjakan, sama ada sengaja atau terlupa, maka ibadat hajinya tidak sah. Jadi dia kata jika jemaah haji itu meninggalkan salah satu di antara rukun haji, tertinggal di antara salah satu rukun haji ada 6. Kalau tertinggal salah satu daripada rukun haji, sama ada sengaja ataupun terlupa, maka hajinya tidak sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab ni kita kena ambil perhatian betul-betul berkenaan dengan haji dan umrah kita. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Manakala wajib haji pula? Yang tadi rukun haji, kalau meninggalkan rukun haji sama ada sengaja ataupun terlupa, maka kita tak dapat haji. Baik, macam mana pula kalau kita meninggalkan wajib haji? Salah satu di antara wajib haji. Wajib haji ni nanti kita tengok apa dia rukun haji, apa dia wajib haji. Wajib haji maksudnya ialah perkara atau pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat tersebut. Makna dia wajib haji ni wajib kita kena buat waktu kita mengerjakan haji.
Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara-perkara wajib haji itu, maka hajinya sah. Kalau kita tertinggal di antara salah satu wajib haji, hajinya sah. Nampak tak beza dengan rukun tadi kan? Hajinya sah tetapi wajib ke atasnya dam. Tetapi dia kena bayar dam jika dia tertinggal salah satu daripada wajib haji. Dengan syarat-syaratnya serta, yang ni yang kita kena faham. Serta, dah lah kena dam. Serta berdosa. Serta berdosa. Jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka berdosa. Jadi kita kena fahamlah wajib haji. Apa dia wajib haji? Wajib haji Ustazah akan terangkan kemudian. Jadi kita kena faham dulu. Yang pertama, faham betul-betul rukun haji. Apa dia rukun haji? Kena faham rukun haji. Kemudian kena faham pula wajib haji. Bila kita meninggalkan salah satu di antara rukun haji, maka batal haji kita. Jika kita meninggalkan salah satu daripada wajib haji, maka haji kita sah, tetapi kita kena bayar dam. Macam mana pula nak bayar dam tu? Kena belajar buat dam pula. Dam apa yang akan dikenakan kepada kita, dan kemudian perbuatan tersebut adalah berdosa jika kita melakukan dengan sengaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu berkenaan dengan rukun haji dan wajib haji. Nanti Ustazah akan terangkan satu persatu apa dia rukun haji, apa dia wajib haji. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Cara-cara mengerjakan haji. Kita nak buat haji ni ada cara, ada pilihan. Soalan dia, bagaimana cara-cara mengerjakan ibadat haji? Macam mana cara kita nak buat ibadat haji ni? Jadi bila kita belajar ni, haji ada satu haji wajib dengan haji sunat. Haji wajib tu, haji kali pertama kita buat, nama dia haji wajib. Wajib atas tiap-tiap orang Islam. Kemudian, kalau kita buat haji yang kedua, nama dia haji sunat. Jadi, bila kita nak buat haji ni, ada cara-cara. Ada cara-cara untuk kita mengerjakan haji. Kita boleh buat pilihan. Bukan nama haji dia tu, bukan nama haji. Ini cara kita nak buat. Kita pilihlah. Haji wajib kita tu, kita nak buat cara mana? Ada 3 pilihan. Baik, jawapan muzakarah haji. Cara-cara mengerjakan ibadah haji ada 3 cara. Ada 3 cara. Kita boleh pilih. Cara yang pertama, kita boleh buat haji secara ifrad. Haji ifrad. Kena faham macam mana cara nak buat haji ifrad. Kena belajar betul-betul cara nak buat haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu'. Macam mana cara kita nak buat haji tamattu'? Kena faham betul-betul. Apa dia haji tamattu'? Haji tu satu je. Haji tu wajib. Haji wajib. Tapi yang sebut ifrad, tamattu', qiran tu cara. Cara kita nak melaksanakan haji tu. Jadi kita boleh pilih di antara satu. Yang ketiga, cara qiran. Macam mana kita nak tahu kata haji tu kita nak buat cara qiran? Jadi kita kena faham satu persatu. Apa dia haji ifrad? Apa dia haji tamattu'? Apa dia haji qiran? Makna dia kita boleh buat yang mana satu pun boleh buat. Cara buat haji. Haji nama dia satu je, haji wajib bagi atas tiap-tiap umat Islam. Tapi cara nak buat haji tu boleh pilih. Rasa nak buat macam mana? Nak buat haji ifrad? Okey, kena belajar buat haji ifrad. Nak buat haji tamattu'? Kena belajar cara haji tamattu'. Nak buat haji qiran? Kena belajar cara haji qiran. Tapi sebenarnya para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga-tiga cara ni kita kena belajar. Kita kena faham. Sebab kadang-kadang kita tak menentu. Kadang-kadang kita rancang nak buat haji ifrad, tiba-tiba kita kena tukar buat haji tamattu'. Jadi kena faham haji tamattu'. Kadang-kadang kita nak buat haji tamattu', tiba-tiba haji tamattu' tu jadi haji qiran. Jadi kita kena belajar sehingga faham apa dia haji ifrad, apa dia haji tamattu', apa dia haji qiran. Makna dia cara mengerjakan haji ifrad, cara mengerjakan haji tamattu'. Makna dia haji itu satu saja jangan salah faham. Haji makna dia haji wajib dengan haji sunat saja.
Nah, haji wajib untuk haji yang pertama kali kita buat. Haji sunat tu kita nak buat haji kali yang kedua, ketiga, keempat dinamakan haji sunat. Jadi sebab apa dinamakan ifrat, tamattu', qiran? Ini cara. Kita nak pilih cara apa? Nak pilih cara ifrat ke? Nak pilih cara tamattu' ke? Nak pilih cara qiran ke? Jadi waktu kita niat haji kena sebut ke ifrat? Tak kena. Kena sebut ke tamattu'? Kena sebut ke qiran? Tak kena. Waktu kita niat haji, kita tak sebut pun ifrat, tamattu' dan qiran. Cuma kita kena faham waktu kita buat haji tu, kita buat haji cara mana. Niat haji sama juga. Sahaja aku mengerjakan haji, tak ada pun sebut haji qiran ke, tamattu' ke, ifrat ke. Kita niat sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tu saja niat kita dalam hati. Jadi kita tak sebut perkataan ifrat, tamattu', qiran. Kena faham betul-betul para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan haji ifrat? Yang tadi kita kata contohlah, kita nak pilih nak buat haji ifrat, kita kena faham apa dia haji ifrat. Baik, kita tengok jawapan muzakarah haji. Haji ifrat iaitu berniat haji sahaja. Haji ifrat ni makna dia niat haji saja, dia tak campur dengan apa. Dia niat haji sahaja, semata-mata nak buat haji sahaja. Pada bulan-bulan haji, dengan niat haji dan melaksanakan semua amal ibadat yang berkaitan dengan haji. Umrah pula bolehlah dilakukan setelah selesai melaksanakan haji. Makna haji ifrat ni macam mana? Cara haji ifrat. Cara haji ifrat ni bila kita daripada Malaysia, kita nak masuk pergi Makkah. Nah, kita nak pergi dekat-dekat nak wukuf dah ni. Kita nak pergi dah dekat-dekat nak wukuf ni, kita pilih nak buat haji ifrat. Cara haji kita buat cara ifrat. Maka bila kita nak masuk ke Makkah, kita nak melalui qarnul manazil. Nah, ataupun kita nak melalui Bir Ali, miqat. Kita nak melalui miqat, masa tu kita niat haji sahaja. Bila kita niat haji sahaja, kita masuk ke bumi Makkah, kita duduk dalam ihram. Sampailah wukuf di Arafah. Jadi makna kita masuk ke Masjidil Haram, selalunya orang yang buat haji ifrat ni, dia akan buat tawaf qudum. Nah, tawaf selamat datang. Kemudian dia boleh buat sa'i haji. InsyaAllah nanti kita share kemudian. Kemudian dia tunggulah sehingga wukuf. Makna dia sebelum dia nak wukuf tu, makna dia tak boleh buat umrah. Sebab dia dalam niat haji. Dia tak boleh buat umrah langsung sehingga selesai semua pekerjaan haji dia. Sehingga selesai semua selepas 13 Zulhijjah, 14, 15 tu selesai semua pekerjaan haji dia. Barulah dia boleh buat umrah. Jadi sepanjang masa dia dalam ihram haji tu, haji ifrat tu, masa tu dia nak buat apa? Dia boleh ulang alik ke masjid, dia boleh buat tawaf sunat dan dia boleh baca Quran, i'tikaf di masjid dan sebagainya. Jadi yang kita kena faham, haji ifrat, maka kita niat haji saja. Masa mula-mula kita nak masuk ke Mekah, kita melalui miqat. Maka di miqat itu kita kena niat haji sahaja. Sampai di Mekah kita duduk dalam ihram. Kalau lelaki tu pakai kain ihram tu sampai wukuf di Arafah, sampai selesai melontak di Jamratul Aqabah. Baru boleh buangkan ihram. Kita orang perempuan ni pakai pakaian menutup aurat tu, pakai ihram dah, kena jagalah. Kita orang perempuan kalau kita pilih haji ifrat, maka kita duduklah dalam ihram. Bermula daripada miqat kita niat tu sampai ke Mekah, kita duduk dalam ihram sehingga kita wukuf di Arafah, selesai sampai kita mabit di Muzdalifah, kita mabit di Mina, kemudian kita melontak di Jamratul Aqabah, 7 biji batu, maka kita bebaslah. Daripada 10 larangan ihram, tinggal lagi 3 sahaja. Masa tu baru selesai kita melontak, kita bergunting. Kemudian baru selesai baru boleh buka pakaian ihram kita. Jadi yang tu saya akan share kemudian. Kena faham dulu haji ifrat tu macam mana. Haji ifrat makna dia haji bila kita masuk ke Mekah, masa kita melalui miqat, sama ada qarnul manazil, kita melalui qarnul manazil ataupun Bir Ali. Tengoklah kita masuk daripada mana. Kalau kita nak buat haji ifrat, kita niat haji sahaja
sampai di Mekah. Kita duduk dalam ihram haji sampailah wukuf di Arafah, sampailah 10 Zulhijjah kita melontak di Jamratul Aqabah. Itu haji ifrad. Baiklah para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok pula apa dia haji tamattu'. Haji tamattu' ni macam mana? Haji tamattu' ialah berniat umrah pada bulan-bulan haji dan menunaikan semua amal ibadat yang berkaitan dengan umrah. Apabila tiba waktu haji pada tahun yang sama, ia akan berihram pula. Ia akan berihram haji pula dan menunaikan amal ibadat yang berkaitan dengan haji. Ni haji tamattu'. Apa maksud haji tamattu'? Haji tamattu' ni bila kita nak masuk Mekah, sama ada melalui Qarnul Manazil, miqat Qarnul Manazil ataupun miqat Bir Ali, kita niat umrah. Makna dia kita masuk ke Mekah dalam bulan-bulan haji. Makna dia bermula bulan 1 Syawal tu dikira bulan haji. Makna dia kalau kita masuk bulan Zulqa'edah, selalunya orang Malaysia akan masuk bulan Zulqa'edah. Masuk saja bulan Zulqa'edah itu adalah bulan-bulan haji. Jadi sampai di Qarnul Manazil ataupun daripada Madinah kita sampai di Bir Ali, miqat. Jadi kita kena niat apa? Niat umrah. Haji niat lagi, tak niat lagi. Haji tak niat lagi, kita niat umrah sahaja. Kemudian sampailah kita di Mekah, kita terus mengerjakan ibadat umrah sehingga selesai. Nah, kita kena tawaf, kita kena sa'i, bergunting sehingga selesai umrah kita. Dapatlah satu umrah dalam bulan-bulan haji. Kemudian kita tunggulah sehinggalah kita wukuf di Arafah. Masa kita duk tunggu sampai kita nak wukuf di Arafah tu, kita bukan dalam ihram. Kita bebas daripada larangan ihram. Makna dia masa tu kita nak buat apa? Kita nak buat umrah lagi pun boleh. Kalau tak mau buat pun tak apa. Tunggu saja sampai wukuf di Arafah. Buatlah tawaf sunat. Ulang pergi masjid i'tikaf, baca Al-Quran, buat solat-solat qada, buat solat-solat sunat, zikir dan sebagainya. Sementara kita nak tunggu hari wukuf di Arafah. Jadi haji tamattu' ni kita nak niat haji di mana? Selepas kita pastikan haji tamattu' ni kita buat umrah, selesai kerja umrah kita. Clear sampai bergunting. Sampai kita tahu kita dah bebas daripada larangan ihram umrah. Kita kena pasti betul-betul. Kemudian bila kita nak niat haji? Kita nak niat haji adalah pada hari tarwiyah. Itu hari ke-8 Zulhijjah. Hari 8 Zulhijjah tu kita nak bertolak pergi Arafah. Maka bila kita di hotel, kita keluar pada hotel kita, sama ada di bangunan hotel ataupun atas bas, sebelum bas berjalan tu kita niat. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka kita duduklah dalam ihram haji. Sampailah kita sampai di bumi Arafah, wukuf di Arafah. Sampailah 13 Zulhijjah melontak. Kita kembali semula ke Mekah, buat tawaf haji, tawaf ifadah dan juga sa'i. Maka selesailah kita kerja-kerja haji kita. Tu haji tamattu'. Jadi kita kena faham betul-betul. Haji tamattu' mula dengan umrah. Masuk Mekah niat umrah sahaja. Niat haji di mana? Di hotel. Di bangunan hotel kita tu. Masa kita keluar pada hotel. Sama ada di bangunan hotel ataupun waktu kita duduk atas bas sebelum bas bergerak tu. Tu haji tamattu'. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Haji ifrad tu macam mana? Haji tamattu' tu macam mana? Yang satu lagi yang kita kena faham, apakah yang dimaksudkan dengan haji qiran? Ada 3. Kena belajar dah haji qiran? Kena belajar. Haji qiran ni lah yang susah sangat ni. Kita kena belajar, kena faham betul-betul. Kalau tak mau belajar boleh tak? Tak boleh, kena belajar juga. Sebab kita tak tahu keadaan cara haji kita. Kadang-kadang kita rancang nak buat haji tamattu', dia boleh jadi haji qiran. Yang tu yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab apa? Sebab kita tengok apa jawapannya. Apakah yang dimaksudkan dengan haji qiran? Iaitu berniat haji dan umrah serentak. Yang tu kena faham. Kita nak niat haji dan umrah serentak pada bulan-bulan haji. Kemudian menunaikan semua amal ibadat yang berkaitan dengan haji. Dengan umrah pula dikira telah selesai apabila selesai menunaikan haji.
Apa dia Haji Qiran ni? Haji Qiran ni kita niat serentak di miqat tu, kita niat serentak, kita nak buat haji sekali dengan umrah. Ada cara niat dia. Pada bulan-bulan haji lah, masa kita bertolak nak pergi haji tu. Kemudian kita menunaikan semua amal ibadat berkaitan dengan haji. Kita buat semua amal ibadat berkaitan dengan haji. Maka umrah pula dikira telah selesai. Kita buat ibadat haji, dalam ibadat haji itu ada ibadat umrah. Maka kita buat semua ibadat haji, maka ibadat umrah pula dikira telah selesai apabila kita selesai menunaikan rukun-rukun haji kita. Tu Haji Qiran. Memasukkan haji dengan umrah serentak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah 3 cara yang kita kena belajar, kita kena faham betul-betul. Kena belajar, kena faham betul-betul. Apa dia? Cara mengerjakan haji ifrad, cara mengerjakan haji tamattu' dan cara mengerjakan haji qiran. InsyaAllah para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita akan sambung semula berkenaan dengan haji, cara mengerjakan haji sama ada ifrad, tamattu' ataupun qiran. InsyaAllah kita akan sambung di hari yang lain insyaAllah. Jadi sama-samalah kita mengulang kaji soal jawab dalam buku soal jawab haji dan umrah yang dikeluarkan oleh pihak tabung haji, dan insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang ada di dalam buku soal jawab ni bermanfaat kepada kita, terutamanya pada para jemaah yang nak mengerjakan haji dan umrah. Semua bab hukum hakam ada di dalam buku soal jawab ni insya-Allah. Baik para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Ustazah akan sambung lagi di lain hari insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu datang daripada kesalahan diri Ustazah sendiri. Baik tujuan Ustazah nak share saja ilmu, soal jawab yang dihuraikan oleh Muzakarah Haji untuk sama-sama kita nak ambil ilmu ni, kita nak sama-sama nak memperingati diri kita apabila kita bersedia merancang untuk mengerjakan haji insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa kurniakan rahmat keberkatan kepada kita semua, dan Allah jadikan kita semua jemputan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada untuk mengerjakan haji ataupun umrah pada tahun 1442 Hijrah insya-Allah. Amin 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 ya Allah ya Mujib ya Wadud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan jumpa lagi insyaAllah. Baik, Ustazah akan buat rakaman seterusnya ya, insyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah. Baik, jadi Ustazah sudahi dengan satu doa yang selalu Ustazah suka amalkan selepas solat ni. Sama-samalah kita buat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita ni umat Islam yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan kita ni di antara jemputan Allah untuk mengerjakan haji dan umrah, dan Allah ajak kita cara-cara untuk kita mengerjakan haji dan umrah insya-Allah. Okey, baik. Kita sama-sama kita baca surah Al-Baqarah ayat 127 dan juga 128. Ia merupakan doa Nabi Ibrahim AS apabila Nabi Ibrahim AS siap membina Kaabah, naiklah panji-panji Kaabah, maka Nabi Ibrahim AS beserta anaknya Nabi Ismail AS menadah tangan di hadapan Kaabah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ajarkan kita semua umat Nabi Muhammad SAW, daripada umat Nabi Ibrahim AS sehinggalah umat Nabi Muhammad SAW, agar kita diajar cara-cara untuk kita mengerjakan haji dan umrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب والحمد لله رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.